Selamat sejahtera kepada para penonton. Saya Lee Kuek Hui, boleh panggil saya Miss Lee. Video ini adalah berkenaan dengan bab 5 teori pengeluaran dan kos, di mana subtopiknya adalah 5.3 iaitu ekonomi bidangan. Okey, kita akan fokus tentang 5.3.1 yang berkenaan dengan ekonomi bidangan dalaman. Okey, untuk bab 5 teori pengeluaran dan kos, kita mempunyai 3 subtopik yang utama, iaitu teori pengeluaran, kos pengeluaran, dan untuk video ini kita akan fokus berkenaan dengan ekonomi bidangan. Berkenaan dengan ekonomi bidangan, okey, sebenarnya dia adalah merujuk kepada perkara yang baik. Nanti Miss akan jelaskan kenapa saya kata dia adalah perkara yang baik. Okey, bagi ekonomi bidangan, dia adalah terdiri daripada ekonomi bidangan dalaman. Untuk dalaman ini adalah berkenaan dengan sesebuah firma sahaja. Okay, selain daripada itu, kita juga mempunyai ekonomi bidangan luaran. Dan kalau berkaitan dengan luaran ini, bermaksud dia adalah melibatkan beberapa firma. Okay, bukan sahaja beberapa lah, maksudnya semua firma yang wujud dalam pasaran. Maka ekonomi bidangan luaran ini sebenarnya dia adalah berkaitan dengan industri. Okey. Selain daripada itu, kita juga ada disekonomi ataupun tak ekonomi bidangan. Okey, so kalau pelajar nampak yang disekonomi ataupun tak ekonomi, bermaksud itu adalah perkara yang tak baik punya. Okey, ataupun tak bagus. Okey, nanti Miss akan jelaskan kenapa saya kata dia adalah tidak baik. Okey, juga sama, disekonomi bidangan ini, dia adalah terdiri daripada tak ekonomi bidangan dalaman. Juga sama, kalau dalaman ini bermaksud dia berkenaan dengan sesebuah firma sahaja. Okey, hanya sebuah firma. Dan seterusnya kita juga ada tak ekonomi bidangan luaran. Okey, luaran ini bermaksud berkenaan dengan industri lah. Okey, jadi dia ada terdapat agak banyak firma yang wujud dalam pasaran itu. Okey, jadi itu adalah keseluruhan yang kita akan fokus untuk video ini. Ekonomi bidangan. Okey, kita cuba tengok definisi dia. Kan tadi Miss kata itu adalah perkara yang baik kan? Kenapa kita kata dia baik? Okey, cuba bayangkan. Okey, benda ini adalah berkenaan dengan sesebuah firma ataupun pengeluar. Jadi cuba fikirkan, apakah perkara yang baik bagi seseorang pengeluar ataupun sebuah firma? Okey, yang pertama, peningkatan dalam kecekapan firma. Maksudnya kecekapan dia adalah tinggi. Okey, diikuti dengan yang kedua, yang membawa pengurangan kos per unit pengeluaran. So, bermaksud kos per unit dekat sini dia adalah merujuk kepada kos purata. Jadi, itulah sebab saya kata itu adalah perkara yang baik bagi seseorang pengeluar ataupun sesebuah firma. Apabila firma mengembangkan skala pengeluaran atau industri berkembang secara keseluruhan. Okey, kan tadi Miss kata ekonomi bidangan itu dia terdiri daripada dalaman dan luaran kan? Jadi dalaman itu nampak firma mengembangkan skala pengeluaran. Yang mengembangkan skala pengeluaran dekat sini dia adalah menunjukkan bahawa penghasilan output dia adalah banyak. Okey, selain daripada itu juga ada industri berkembang secara keseluruhan. Okey, kalau industri itu bermaksud ekonomi bidangan luaran lah, dia merangkumi dia juga. Okey, jadi industri ini bermaksud ada banyak firma di mana keluaran output dia adalah banyak. Jadi industri tersebut akan berkembang. Okey. Berkenaan dengan tak ekonomi bidangan, dia adalah perkara yang tak baik. Okey, tak baik dari segi apa? Kemerosotan dalam kecekapan. Okey, kecekapan dia jatuh. Selain daripada itu, kita juga boleh kait dengan cost per unit. Jadi perkara yang tak baik, cost per unit dia macam mana? Cost per unit yang tinggi kan? Jadi peningkatan cost per unit pengeluaran. Okey, ingat itu adalah perkara yang tak baik bagi seseorang pengeluar ataupun sesebuah firma. Okey, juga sama, dan ekonomi bidangan kan dia merangkumi dalaman dan luaran kan? Bermaksud huraian yang seterusnya dia mesti melibatkan firma dan juga industri. Apabila firma mengembangkan skala pengeluaran, nampak
firma dia tambahkan output lah, mengembangkan skala pengeluaran, atau industri berkembang secara keseluruhan. Okay, so juga sama lah seperti ayat tadi itu. Okay, dalam industri itu dia mempunyai firma yang banyak yang meningkatkan output dan akhirnya menyebabkan industri tersebut berkembang, tetapi dia menyebabkan kemerosotan. Okay, dalam kecekapan firma dan kos dia meningkat. Jadi itu adalah berkenaan dengan tak ekonomi bidangan. Okey, kita sambung. Untuk subtopik 5.3 ekonomi bidangan ini, dia terdiri daripada beberapa subtopik kecil lagi. Okey, jadi yang kita fokuskan adalah 5.3.1 dan berkenaan dengan ekonomi bidangan dalaman. Okey, di mana ekonomi bidangan dalaman ini ia adalah terdiri daripada ekonomi bidangan dalaman serta tak ekonomi bidangan dalaman. Jadi marilah sekarang kita tengok apa itu sebenarnya ekonomi bidangan dalaman. Ekonomi bidangan dalaman. Ingat, ekonomi bidangan ia adalah perkara yang baik. Lepas itu dalaman berkenaan dengan firma sahaja. Okey. Jadi dekat sini bagi ekonomi bidangan dalaman ini ada beberapa aspek yang kita akan kaji, iaitu definisi, faktor dan akhirnya rajah. Jadi sekarang marilah kita tengok definisi bagi ekonomi bidangan dalaman. Untuk ekonomi bidangan dalaman, ingat dia adalah perkara yang baik. Jadi ada dua perkara yang kita akan kaji. Yang pertama dari segi kecekapan dan lagi satu adalah dari segi cost per unit. Jadi kita cuba tengok definisi dia. Peningkatan dalam kecekapan firma. Ya, kecekapan yang tinggi diikuti dengan pengurangan kos per unit pengeluaran. Kos yang sudah jatuh berpunca daripada faktor dalaman sesebuah firma. Disebabkan ini adalah dalaman kan. Jadi faktor dekat sini, okay, dia adalah berkenaan dengan faktor dalaman. Dan jangan lupa, you mesti kaitkan dengan firma. Apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Jadi dekat sini ada 4 kata kunci dia lah. Okey, pelajar kena ingat definisi bagi ekonomi bidangan dalaman. Okey, seterusnya diikuti dengan faktor. Okey, dekat sini ada beberapa faktor yang kita akan kaji, iaitu ekonomi pengkhususan, ekonomi pengurusan, ekonomi kewangan, ekonomi pemasaran, ekonomi teknikal dan akhirnya ekonomi R&D. R&D dekat sini adalah merujuk kepada penyelidikan dan pembangunan. Okey, jadi marilah kita sekarang tengok apa itu ekonomi pengkhususan. Ekonomi pengkhususan. Pengkhususan dekat sini dia adalah merujuk kepada pembahagian kerja ikut kemahiran ataupun kebolehan. Kat sini dia adalah bermaksud kerja itu akan dibahagikan ikut kemahiran bagi seseorang buruh. Kita cuba tengok ya. Buruh ini kita nampak dia tengah buat roti canai kan. So maksudnya nak buat roti canai itu bermaksud dia sebenarnya juga melibatkan pembahagian kerja. Jadi lama kelamaan kita kata kemahirannya dia akan ditingkatkan lagi. Apabila seseorang buruh dari segi kemahiran dia adalah tinggi, maka dia akan menyebabkan produktiviti ataupun daya pengeluaran turut bertambah ataupun meningkat. Apabila produktiviti meningkat, kecekapan meningkat dan akhirnya kos per unit dia akan turun. Jadi pelajar boleh nampak ekonomi pengkhususan ini kan dia adalah di bawah ekonomi bidangan dalaman kan. Kan tadi Miss kata ekonomi bidangan itu perkara yang baik. Jadi huraian kita mesti kaitkan kecekapan yang tinggi dan juga kos per unit yang rendah. Cuma dekat sini pelajar kena define lah ataupun terangkan apa maksud pengkhususan tersebut. Diikuti dengan ekonomi pengurusan. Ekonomi pengurusan. Dia adalah merujuk kepada kepakaran pengurusan di mana dia dapat melicinkan operasi dan pentadbiran firma. Kita cuba tengok yang ini adalah sebuah firma ataupun sebuah organisasi. Jadi ada beberapa pengurus lah
bagi jabatan-jabatan yang berlainan. Pengurus-pengurus dekat sini dia kena pandai lah, ataupun dia kena tunjuk dari segi kepakaran dia macam mana nak menguruskan jabatan masing-masing. Okey, dan selain daripada itu, dia sebenarnya dia adalah mengurus aktiviti seperti pembelian bahan mentah, operasi pengeluaran kewangan dan pemasaran. Okey. Jadi dekat sini kita nampaklah dia sebenarnya mempunyai jabatan yang berlainan. Okey, pastikanlah dia dapat menguruskan aktiviti itu dengan lancar. Okey. Dan akhirnya, perkara ini akan menyebabkan kecekapan firma meningkat dan seterusnya dia menyebabkan kos per unit dia akan menurun. Jadi itu adalah berkaitan dengan ekonomi pengurusan. Okey, seterusnya ekonomi kewangan. Berkenaan dengan ekonomi kewangan, firma yang bersaiz besar mudah dapat pinjaman ataupun modal. Okey, dan pinjaman yang tipu oleh itu biasanya kadar bunga yang dikenakan adalah rendah. Tempoh pembayaran barik dia pun panjang. Firma tersebut juga boleh dapatkan modal ataupun pinjaman itu melalui terbitan saham kepada orang ramai. Apabila sesebuah firma sudah dapat pinjaman ataupun modal tersebut, dia akan gunakan untuk mengembangkan operasi pengeluaran. Yang mengembangkan operasi pengeluaran dekat sini merujuk bahawa dia nak tingkatkan output dia lagi dengan membeli contoh bahan-bahan mentah ke, ataupun kita kata pembelian mesin ke, jentera ke. Itu sebenarnya adalah merujuk kepada mengembangkan operasi pengeluaran. Dan akhirnya kita dapati bahawa kecekapan meningkat. Kenapa? Sebab mesin yang telah diberikan, mesin yang baru kan, dia mesti dapat meningkatkan lebih banyak output lagi. Jadi kecekapan dia meningkatlah. Dan kecekapan dekat sini dia sebenarnya ada kaitan dengan produktiviti ataupun daya pengeluaran. Dan kemudian dia akan membawa kos per unit akan menurun. Okey, jadi sekarang kita akan sambung berkenaan dengan ekonomi pemasaran. Berkenaan dengan ekonomi pemasaran. Pemasaran sebenarnya adalah merujuk satu proses untuk memperkenalkan produk kepada pengguna melalui promosi jualan dan pengiklanan. Jadi ada pelbagai cara ingin nak buat promosi jualan dan juga pengiklanan lah. Okey, ada kaedah-kaedah dia. Jadi kita cuba tengok kos pengiklanan yang disebarkan kepada kuantiti keluaran yang banyak, dia akan menyebabkan kos per unit dia turun. So bermaksud dekat sini, memang pengeluar kena tanggung kos pengiklanan. Tetapi kalau katakan pengeluar tersebut dia menghasilkan output dengan kuantiti yang banyak, so bermaksud nanti dia akan menyebabkan kos yang perlu ditanggung. Kos itu adalah merujuk kepada kos rata ataupun kos per unit dia. Dia akan menurun. Okey? Sambung dengan ekonomi teknikal. Berkenaan dengan ekonomi teknikal, dia adalah merujuk kepada penggunaan peralatan secara intensif tanpa pembaziran kapasiti. Okey, jadi yang ini sebenarnya merujuk kepada penggunaan mesin-mesin, cendera, dan sebagainya. Okey, contohlah ini dia. Okey, sambung kita cuba tengok. Penggunaan peralatan moden ini dia dapat mempercepatkan proses pengeluaran. Kalau proses pengeluaran itu dapat dipercepatkan, bermaksud produktiviti ataupun daya pengeluaran turut meningkat. Maka kecekapan meningkat dan akhirnya dia menyebabkan kos per unit pun menurun. Okey, dan akhir sekali kita akan fokus tentang ekonomi R&D. Ekonomi penyelidikan dan pembangunan R&D. R&D adalah penambahbaikan kaedah pengeluaran dan mutu kualiti produk. Bermaksud penyelidikan dan pembangunan yang dilakukan ini adalah terhadap kaedah pengeluaran dan juga untuk mengkaji ataupun pastikan bahawa kualiti produk yang dihasilkan adalah tinggi. Okey, so yang ini dengan menjalankan R&D lah. Seterusnya, kaedah pengeluaran yang dapat diperbagi ini sebenarnya dia boleh meningkatkan
productivity. Okey, iaitu juga merujuk kepada daya pengeluaran. Perkara ini seterusnya menyebabkan kecekapan meningkat dan akhirnya kos per unit turut menurun. Okey, dengan demikian kita pun telah selesai bincang berkenaan dengan faktor bagi ekonomi bidangan dalaman. Okey, pelajar kena pastikan bahawa faktor-faktor yang tadi Miss terangkan itu dia mesti berkaitan dengan kecekapan dan lagi satu kos per unit di mana kecekapan dia tinggi dan kos per unit dia rendah. Dan jangan lupa hafal faktor-faktor tersebutnya. Okey, sekarang kita akan sambung dari segi raja pula. Okey, berkenaan dengan raja bagi ekonomi bidangan dalaman, belajar hari itu kata ekonomi bidangan ini menyebabkan kilo LAC yang berbentuk U kan? Okey, jadi kita akan sediakan kilo LAC. Okey, kita nampak paksi Y yang kita labelkan adalah C, which is stand for cost. Kemudian paksi X yang kita labelkan adalah Q, iaitu kuantiti ataupun keluaran output. Okey, jadi kita nampak kilo LAC yang berbentuk U. Okey, kita cuba tengok. Ekonomi bidangan dalaman. Kalau dalaman itu bermaksudnya berkenaan dengan firma kan? Okey, kalau firma maksudnya sebuah firma sahaja, maka hanya 1 kilo LAC yang disediakan. Okey, dan tadi Miss kata ekonomi bidangan ini adalah perkara yang baik kan? Okey, kalau perkara yang baik itu dia menunjuk bahawa kecekapan dia tinggi. Dan bagaimana pula dengan kos per unit dia? Ya, kos per unit dia kan jatuh kan? Okey, kos per unit itu sebenarnya merujuk kepada kos purata iaitu AC, average cost. Kos puratanya kan pelajar tadi sudah faham bahawa kos purata dia akan jatuh kan? Okey, so nampak? Jatuh. Dengan reti kata lain, pergerakan titik dari A ke B ini menunjukkan bahawa kos purata dia sudah menurun. Okey, jadi ekonomi bidangan dalaman berlaku dari sini ke sini. Sampai sini je. Okey, jadi sekarang kita cuba tengok huraian dia. Dia adalah digambarkan oleh kilo LAC yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan. Inilah dia. Okey, saya tunjuk sekali lagi sini. Yang mencurun ke bawah dari kiri ke kanan dan seterusnya. Pergerakan titik ke bawah dari titik A ke titik B di sepanjang kilo LAC. Jadi ingat, ekonomi bidangan dalaman hanya berlaku di bahagian sini sahaja. Okey, jadi itu adalah berkenaan dengan raja dia. Dengan demikian, selesailah perbincangan bagi ekonomi bidangan dalaman. Jadi sekarang kita akan fokus ke ekonomi bidangan dalaman pula. Tak ekonomi bidangan dalaman. Ingat, tak ekonomi bidangan, dia tak buat punya. Kalau dalaman bermaksud, hanya sesebuah firma sahaja. Juga sama, kita akan kaji melalui 3 aspek, iaitu dari segi definisi, faktor dan akhirnya raja. Jadi sekarang marilah kita tengok apakah definisi dia. Tak ekonomi bidangan dalaman. Tadi sudah kata tak baik kan? Jadi yang tak baik itu maksudnya dari segi kecekapan dengan kos per unit. Kecekapan dia jatuh. Okey? So, kemerosakan dalam kecekapan firma diikuti dengan peningkatan kos per unit pengeluar. Kos per unit yang meningkat ini adalah perkara yang tidak baik untuk seseorang pengeluar. Cuba tengok. Kecekapan yang jatuh dan kos per unit yang tinggi ini adalah perkara yang tak baik untuk seseorang pengeluar ataupun sesebuah firma. Dan berpunca daripada faktor dalaman juga sama, ini adalah faktor dalaman sebab kita tengah kaji tak ekonomi bidangan dalaman. Dan jangan lupa dalaman ini berkenaan dengan firma. Maksudnya, apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Jadi yang mengembangkan skala pengeluaran dekat sini adalah merujuk bahawa outputnya dapat ditingkatkan. Ataupun kita kata output yang semakin banyak dihasilkan. Seterusnya, kita akan kaji tentang faktor-faktor bagi tak ekonomi bidangan dalaman. Tak ekonomi bidangan dalaman. Faktor-faktornya adalah terdiri daripada tak ekonomi pengkhususan, tak ekonomi pengurusan,
tak ekonomi kewangan, tak ekonomi pemasaran dan akhirnya tak ekonomi teknikal. Jadi pelajar sebenarnya boleh perasan bahawa faktor-faktornya sebenarnya adalah lebih kurang sama dengan ekonomi bidangan dalaman. Cuma apabila kita letak tak dekat tepi sini, dia akan menjadi tak. Kita tambah perkataan tak sahaja. Okey? Jadi sekarang marilah kita tengok apa itu tak ekonomi pengkhususan. Okey. Tadi ekonomi pengkhususan itu kita kata berlakunya pembahagian kerja ikut kebolehan, okey, dan juga kemahiran masing-masing kan. Sekarang kita cuba tengok macam mana kita nak kaitkan tak ekonomi pengkhususan itu. Okey, pengkhususan. Okey, jadi sekarang kita sudah bahagikan kerja yang sama dibuat. Jadi kerja yang berulang-ulang ini sebenarnya dia agak membosankan. Okey, jadi kalau kerja yang membosankan, dia akan menyebabkan kecekapan jadi macam mana? Tiap-tiap hari suruh buat roti canai je. Jadi rasa bosan kan? Apabila bosan, maka produktiviti akan menurun. Apabila produktiviti menurun ini, dia akan menyebabkan bahawa kecekapan merosot. Seterusnya, kos per unit turut meningkat. Okey, jadi itu adalah tak ekonomi pengkhususan. Ingat, kena kait dari segi kecekapan dan juga kos per unit. Okey. Okey, seterusnya, tak ekonomi pengurusan. Berkenaan dengan tak ekonomi pengurusan, dia adalah bermaksud bahawa berlakunya kekurangan koordinasi antara jabatan-jabatan dan akhirnya menyebabkan keputusan tidak dapat dibuat dengan seraras. Okey, kan tadi saya kata ada banyak jabatan kan? Sebenarnya antara jabatan ini dia perlu ada koordinasi lah. Maksudnya jabatan ini mempunyai koordinasi dengan jabatan ini. Kena berkomunikasi. Barulah dia boleh selaraskan keputusan yang dibuat itu. Jadi sekarang berlakunya koordinasi antara jabatan. Maka dia juga akan menyebabkan produktiviti bagi sesebuah firma menurun. Dan akhirnya kecekapan merosot dan seterusnya menyebabkan kos per unit turut meningkat. Okey, jadi itu adalah tak ekonomi pengurusan. Kita sambung dengan tak ekonomi kewangan pula. Tak ekonomi kewangan. Firma yang bersaiz besar ini, dia mempunyai hutang yang banyak. Jikalau pinjaman dia adalah banyak. Kan tadi masa kita bincang pasal ekonomi kewangan, kita kata firma yang bersaiz besar ini dia mudah ataupun senang nak dapatkan pinjaman kan? Okey, jadi sekarang pinjaman yang dia dapat adalah banyak. Dengan reti kata lain, hutang dia mestilah tinggi. Okey, dia kena bayar pokok dengan faedah dia semua sekali. Okey? Jadi, pinjaman yang diperoleh itu sekiranya tidak digunakan dengan cekap, maka dia akan menyebabkan kos per unit dia akan semakin meningkat. So, yang tidak digunakan secara cekap ini bermaksud modal yang diperoleh itu tidak digunakan dalam proses pengeluaran untuk membeli mesin ke ataupun bahan-bahan mentah ke. Maka perkara ini dia akan menyebabkan kos per unit bagi sesebuah firma itu turut meningkat. Jadi itu adalah berkenaan dengan tak ekonomi kewangan. Seterusnya, tak ekonomi pemasaran. Tak ekonomi pemasaran. Promosi dan pengiklanan yang dilakukan ini tidak semestinya dapat meluaskan pasaran dan kemungkinan besar firma lain juga akan melakukan perkara yang sama. Yang ayat ini sebenarnya dia merujuk bahawa firma lain juga melakukan promosi serta pengiklanan. Jadi kalau banding dengan firma anda mungkin tidak mendapat sambutan yang baik lah. Itu adalah maksud tak ekonomi pemasaran. Jadi kegagalan kegiatan promosi dan aktiviti pengiklanan ini sebab kan kalau kita nak buat promosi ke ataupun nak buat iklan tu kan dia melibatkan kos kan. Kalau katakan aktiviti promosi dan pengiklanan ini tidak berjaya, maka dia menyebabkan bahawa kos per unit bagi firma tersebut turut meningkat. Jadi itu adalah berkenaan dengan tak ekonomi pemasaran. Dan akhirnya tak ekonomi teknikal.
Berkenaan dengan tak ekonomi teknikal, jadi pelajar sudah tahu bahawa teknikal ini adalah berkenaan dengan peralatan ataupun mesin dan jentera yang digunakan dalam proses pengeluaran. Jadi apabila mesin tersebut telah digunakan dalam satu tempoh masa tertentu, tempoh yang panjang, jadi akan berlakunya kehausan dan kerosakan peralatan. Okey, akibat menghasilkan output yang banyak. Okey, kalau kita asyik keluarkan output sahaja, nak tingkatkan keluaran sahaja, lama kelamaan mesin itu juga akan haus ataupun rosak. Okey. Dan seterusnya, peruntukan perbelanjaan untuk membaiki dan menggantikan peralatan yang rosak. So, bermaksud sekarang, primer tersebut, dia kena ada peruntukan perbelanjaan lah untuk membaiki ke ataupun menggantikan bahagian-bahagian peralatan yang telah rosak tersebut. Okey, maka dia akan menyebabkan kos per unit turut meningkat. Jadi, itu adalah berkenaan dengan tak ekonomi teknikal. Okey, dengan demikian kita pun telah selesai bincang berkenaan dengan faktor-faktor bagi tak ekonomi bidangan dalaman. Jadi huraian yang tadi Miss huraikan itu semua adalah berkenaan dengan ketidakcekapan ataupun dari segi kecekapan dia merosot dan seterusnya kos per unit dia adalah meningkat. Okey, jadi pastikan huraian anda ada kait dengan itu dan jangan lupa faktor-faktor ini memang kena hafal punya, okey? Dan sekarang kita akan sambung dengan Raja. Okey, Raja bagi tak ekonomi bidangan dalaman juga sama. Okey, kita akan kaji dari segi LAC. Okey. Paksi Y dia kita labelkan C iaitu cost dan paksi X dia kita akan labelkan keluaran Q quantity output. Okey, jadi kita nampak bahawa kilo LAC ini adalah berbentuk U. Okey, kita cuba tengok semula tak ekonomi bidangan dalaman. Kalau dalaman ini bermaksud hanya sesebuah primer saja kan, maka kilo LAC yang disediakan pun hanya 1 kilo LAC sahaja. Tak ekonomi bidangan, dua perkara yang kita nak fokus. Baik, dari segi kecekapan. Kecekapan dia adalah rendah dan kos per unit dia adalah tinggi ataupun meningkat. Jadi kita nampak kos per unit yang meningkat. Okey, jadi bermaksud dari bahagian sini hingga sini. Itu adalah merujuk kepada tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, kita cuba tengok huraian dia. Digambarkan oleh kilo LAC yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Pergerakan titik ke atas dari titik B ke titik C di sepanjang kilo LAC. Okey, kita nampaklah bahawa AC itu semakin meningkat. Dulu dekat sini, titik B. Sekarang titik C ke atas sini dah. So, nampak dia punya C sudah meningkat. Jadi, itu adalah merujuk bahawa kos per unit yang meningkat. Ingat, pergerakan titik ke atasnya bagi tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, jadi sekarang marilah kita tengok secara kesimpulannya berkenaan dengan pembelajaran setakat ini. Okey, pelajar sudah tengok apa itu ekonomi bidangan dalaman dan juga tak ekonomi bidangan dalaman dan kita kaji melalui 3 aspek dari segi definisi, faktor serta raja dia. Okey, ekonomi bidangan, ingat perkara yang baik. Yang baik itu bermaksud dari segi kecekapan dan juga kos per unit. Kecekapan dia adalah tinggi, kos per unit itu adalah kos purata ya. Jadi kos purata dia adalah rendah. Kalau dalaman itu bermaksud apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Okey, bagi tak ekonomi bidangan dalaman pula, kita cuba bandingkan dari segi kecekapan dan juga kos purata. Kita dapati bahawa kecekapan dia rendah, kos purata dia adalah tinggi apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Okey, seterusnya faktor. Faktor-faktor bagi ekonomi bidangan dalaman adalah terdiri daripada ekonomi pengkhususan, ekonomi pengurusan, ekonomi kewangan, ekonomi pemasaran, ekonomi teknikal dan akhirnya ekonomi R&D. Faktor-faktor bagi tak ekonomi bidangan dalaman pula adalah terdiri daripada
tak ekonomi pengkhususan, tak ekonomi pengurusan, tak ekonomi kewangan, tak ekonomi pemasaran dan akhirnya tak ekonomi teknikal. Okey, ingat hanya ada 5 ini sahaja bagi tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, dan perkenaan dengan raja bagi ekonomi bidangan dalaman, okey kan kita kata kos purata dia adalah rendah kan. Jadi apabila kos purata dia adalah rendah, itu bermaksud bahawa berlakunya pergerakan titik ke bawah di sepanjang kilo LAC. Okey, bagi tak ekonomi bidangan dalaman pula, kos purata dia kan tinggi kan. Kalau kos purata dia tinggi, itu bermaksud berlakunya pergerakan titik ke atas di sepanjang kilo LAC. Adakah anda memahami penerangan Miss? Penerangan Miss cukup jelas kan? Okey, kalau cukup jelas dan pelajar pun boleh faham, jangan lupa subscribe channel saya ya. Okey, jadi sekarang marilah kita masuk sesi soal jawab. Sesi soal jawab. Soalan dia, apakah definisi ekonomi bidangan? Okey, pelajar hanya perlu fikirkan kata-kata kunci dia sahaja, okey? Okey, jadi kita cuba tengok definisi dia. Ekonomi bidangan. Okey, dia adalah merujuk kepada peningkatan kecekapan firma yang membawa kejatuhan kos per unit apabila firma mengembangkan skala pengeluaran atau industri berkembang secara keseluruhan. Jadi kata kunci yang wujud dekat sini, peningkatan kecekapan, membawa kejatuhan kos per unit. Kami kata ekonomi bidangan itu perkara yang baik kan kepada sesebuah firma ataupun pengeluar. Jadi perkara yang baik itu kecekapan yang tinggi lah. Dan kemudian kos per unit yang rendah ataupun kejatuhan kos per unit. Lepas itu, dia hanya mention ekonomi bidangan. Dia tak fokus sama ada dalaman ataupun luaran kan. Jadi bermaksud dia akan merangkumi kedua-dua, iaitu firma, yang berkenaan dengan dalaman dan juga industri yang berkenaan dengan luaran. Jadi saya ulang kata kunci dia, peningkatan kecekapan, kos per unit yang jatuh tu, firma mengembangkan skala pengeluaran dan akhirnya industri berkembang secara keseluruhan. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Apakah definisi ekonomi bidangan dalaman? Kali ini berlainan sikit sebab dia ada tekankan perkataan dalaman. Juga sama, pelajar hanya perlu fikirkan apakah kata kunci dia. Okey? Okey, jadi definisi bagi ekonomi bidangan dalaman adalah peningkatan kecekapan firma yang membawa kejatuhan kos per unit yang disebabkan oleh faktor dalaman apabila firma mengembangkan skala pengeluaran. Jadi sekarang kita cuba tengok ekonomi bidangan dalaman. Ekonomi bidangan perkara yang baik. Apa itu baik? Baik kepada pengeluar ataupun firma. Jadi yang baik itu bermaksud peningkatan kecekapan dan lagi satu kejatuhan kos per unit. Okey, seterusnya dalaman. Dalaman itu maksudnya dia adalah berkaitan dengan faktor dalaman. Dia disebabkan oleh faktor dalaman. Dan dalaman dia berkenaan dengan firma. Jadi dekat sini nampak kita hanya mention firma mengembangkan skala pengeluaran. Jadi juga sama ada 4 kata kunci. Miss cuba ulangkan. Peningkatan kecekapan, kejatuhan kos per unit, faktor dalaman dan lagi satu firma mengembangkan skala pengeluaran. Seterusnya, bagi tak ekonomi bidangan, berlakunya pergerakan titik ke mana di sepanjang kilo LAC. Tak ekonomi bidangan. Yang ini sebenarnya dia adalah merujuk kepada tak ekonomi bidangan dalaman lah. Sebab kita hanya fokus ekonomi bidangan dalaman saja. Jadi cuba fikirkan pergerakan titik itu sama ada ke atas ke ataupun ke bawah. Jadi tak ekonomi bidangan bermaksud tak baik kan? Tak baik kepada
pengeluar ataupun firma. Jadi yang terbaik itu bermaksud kecekapan dia rendah. Kalau cost per unit tinggi. Jadi kalau cost per unit yang tinggi, dia akan menyebabkan pergerakan titik ke atas. Okey, di sepanjang kilo LAC. Okey, kita sambung lagi. Soalan yang terakhir. Berkenaan dengan tak ekonomi kewangan, okey, jadi ini merupakan salah satu faktor lah bagi tak ekonomi bidangan dalaman. Okey, dia kata, firma besar mempunyai hutang yang macam mana? Kerana pinjaman dia adalah macam mana? Okey, cuba fikirkan. Ini adalah merujuk kepada perkara yang tak baik punya. Tapi dari segi kewangan dia, okey? Okey, jadi firma mempunyai hutang yang tinggi ataupun banyak pun boleh. Kenapa hutang dia adalah banyak? Akibat pinjaman yang banyak. Okey, so firma yang bersaiz besar ini dia adalah mudah untuk dapatkan pinjaman. Okey, jadi setakat ini sajalah untuk sesi soal jawab kita. Okey. Dengan demikian, selesailah perbincangan kita bagi subtopik kecil yang berkenaan dengan 5.3.1 iaitu ekonomi bidangan dalaman. Jadi untuk video yang seterusnya, bisa akan fokus tentang 5.3.2 iaitu ekonomi bidangan waran. Sekiranya anda suka video ini, jangan lupa subscribe channel saya, like dan sharekan video ini kepada rakan-rakan anda. Dan jangan lupa lepas tengok video ini, anda boleh kemukakan sebarang pertanyaan kepada Miss. Jadi sila tinggalkan komen anda pada ruangan komen tersebut. Miss akan baca nanti, okey? Saya Lee Kuek Hui. Saya merupakan pensyarah ekonomi dari College Matrikulasi Perak. Saya juga merupakan peserta bagi Akademi YouTuber Guru Malaysia. Terima kasih kerana menonton video ini. Kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Okey? Bye-bye.